أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam daripada Masjid Al-Haram kepada Masjid Al-Aqsa yang penuh dengan keberkatan di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, dengan tujuan untuk Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, dalam situasi yang begitu sukar ini, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk mengecapi nikmat kehidupan ini. Dan walaupun kita berdepan dengan situasi yang sukar, sebenarnya masih terlalu banyak nikmat anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita nak bilang satu-satu nikmat Allah SWT, memang tak terbilang, terlalu banyak. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kita kecapi dan kita rasai sehingga ke saat ini, semuanya adalah berkaitan dengan nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara nikmat dan anugerah yang besar adalah nikmat turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Quran itulah yang kita belajar, kita mencari ilmu dan kefahaman. Kita mencari kefahaman dan penghayatan dalam kehidupan kita. Dalam Quran kita tahu terlalu banyak kisah-kisah, termasuk peristiwa-peristiwa agung yang berlaku, yang menuntut kepada kita untuk memahami secara baik dan benar, supaya setiap peristiwa yang berlaku itu mendatangkan manfaat dan faedah yang besar dalam kehidupan kita. Antara peristiwa besar adalah peristiwa yang disebut Al-Isra wal Mi'raj, iaitu perjalanan di waktu malam dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW daripada langit, daripada bumi ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memulakan dengan at-tasbih, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhana, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At-tasbih, sebagaimana yang kita tahu, dia memberi makna kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sebarang kekurangan. Dalam masa yang sama, kita yakini sepenuh tentang keagungan dan kesempurnaan Allah SWT, yang Allah Ta'ala jelmakan antaranya melalui keagungan penciptaan dia terhadap langit dan bumi, termasuk kita manusia dan seluruh al-kaun ini, makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, hubungan antara at-tasbih ini dengan mukjizat Isra dan Mi'raj antaranya ialah Allah Ta'ala apabila dia cipta kehidupan ini, dia cipta makhluk ini termasuk kita manusia, dia juga cipta peraturan-peraturan yang kita sebut sebab dan musabbab. Contohnya, apabila kita lakukan sesuatu perkara, tentulah ada hasil. Seorang pelajar yang rajin, dia berusaha,
tentulah sebab musababnya dia berusaha, maka dia akan berjaya. Orang yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran, berusaha untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran, berusaha untuk menghayati dalam kehidupan, tentulah akan dianugerahkan oleh Allah SWT, boleh membaca Al-Quran dengan baik, boleh memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran, dan tentunya dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menghayati isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Tapi ada setengah peristiwa, perkara yang berlaku tanpa terikat dengan sebab musabab. Tentunya ada hikmah daripada Allah SWT. Kalaulah semuanya berkait dengan sebab musabab, akhirnya manusia juga akan lupa kepada Allah SWT. Sebabnya manusia akan yakin sepenuh bahawasanya apabila dia berusaha, maka dia akan berjaya. Tanpa dia fikir yang memberi kejayaan tersebut adalah Allah SWT. Sebab itulah ada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang di luar daripada kanun sebab dan musabab, termasuk peristiwa Isra' dan Mi'raj. Asasnya akal manusia tak boleh nak menerima macam mana dalam tempoh yang hanya satu malam, sebahagian daripada malam, boleh seorang manusia bergerak daripada Masjid Haram, daripada Mekah ke Palestin, dan daripada Palestin Masjid Aqsa, naik ke langit, kemudian kembali semula ke bumi sebelum datangnya waktu subuh. Tentulah akal manusia tak boleh nak menerima. Tetapi kalau kita orang Islam, orang yang yakin sepenuhnya, mukmin hakiki, yakin sepenuh dengan apa yang diajar oleh Islam melalui Al-Quran, dan tentulah kita akan menerima dengan sebaik mungkin. Sebagaimana berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Apabila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bolehkah dia terima peristiwa Isra' dan Mi'raj? Maka dengan cepat dan tepat yang dijawab oleh Abu Bakar, sekiranya kisah ini dikisahkan oleh Nabi SAW, maka dia benar. Maka sebab itulah Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq. Baik, kalau kita perhati dalam Al-Quran, terdapat sekurang-kurangnya 7 surah yang dimulai dengan tasbih, memuji dan mensucikan Allah SWT. Dan termasuk dalam surah Al-Isra' ni, ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Juga ada dalam surah Al-Hadid, juga ayat yang pertama, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ada juga at-tasbih dalam surah Al-Hashr, ayat yang pertama, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ada dalam surah As-Saff, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada dalam surah Al-Jumu'ah, Yusabbihu lillah. Dan dalam surah At-Taghabun juga Yusabbihu lillah. Dan dalam surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Itu antara surah-surah yang dimulai dengan at-tasbih. Sama ada dengan fi'il madhi, sama ada dengan fi'il mudhari' ataupun dengan masdar, sebagaimana dalam surah Al-Isra', Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Asra, dia memberi makna berjalan di waktu malam. Dan lebih tepat lagi apabila sebut asra, artinya perjalanan itu fi awwalil lail, pada permulaan malam. Sebab itulah kebanyakan kitab-kitab sirah ataupun hadis Nabi SAW menceritakan tentang di permulaan malam, selepas isyak. Dan perjalanan ini berlaku pada waktu malam. Lailan asra bi abdihi lailan.
Jadi lailan ni dalam bahasa Arab dia menunjukkan nakirah. Apabila sebut nakirah, dia juga merupakan satu mukjizat. Dia nak cerita kepada kita waktu malam yang berlaku ni adalah sebahagian malam. Mana tidaklah bermula daripada maghrib, mula-mula masuk waktu malam sampai kepada subuh. Tetapi peristiwa ini berlaku sebahagian daripada malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dan di sini juga kita boleh ambil pengajaran bahawasanya malam ini juga merupakan satu anugerah dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebahagian al-arifin, salafuna as-salih, di waktu malam dia guna waktu dengan sebaik mungkin. Ketika mana dia berdoa, ya Allah, apabila tiba waktu malam, dia kata burung-burung pun akan masuk ke sarang masing-masing. Pemerintah dan raja-raja pun akan tutup pintunya daripada menerima rakyatnya. Dan setiap daripada kita manusia, semua akan kembali ke rumah masing-masing bersama dengan keluarga dan orang yang dicintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ana waqifun bibakik, aku berdiri di hadapanmu, aku berdiri menghadap kepada kamu ya Allah, mengharapkan rahmat dan maghfirah daripada kamu ya Allah, khususnya di waktu malam. Ini nak menunjukkan kepada kita waktu malam selain daripada waktu untuk kita rehat dan tidur, juga waktu yang paling sesuai untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Quran yang menceritakan tentang kekuatan yang ada pada waktu malam. Antaranya ialah ayat inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW juga merupakan tanggungjawab kita, adalah suatu benda yang berat. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa mukila. Mana salah satu cara untuk kita mampu menanggung bebanan risalah, bebanan dakwah, bebanan tanggungjawab ini adalah dengan cara kita memperuntukkan sebahagian daripada waktu malam kita untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran yang mulia juga sebenarnya inna anzalnahu fi lailatil qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran juga diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkatan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dan Quran yang penuh dengan keberkatan turun malam, pada malam yang penuh dengan keberkatan. Dan kita juga tahu betapa ayat Quran yang berkait dengan Isra' dan Mi'raj ni Allah Ta'ala nisbahkan kepada Nabi SAW dengan Al-Abd. Panggilan dinisbahkan dengan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nak menunjukkan kepada kita maqam yang paling tinggi kepada kita manusia juga adalah apabila kita mampu menjadikan diri kita ni betul-betul hamba kepada Allah SWT. Apabila kita dapat jelmakan kehidupan kita ni, gambaran kita hamba kepada Allah, menggambarkan kemuliaan yang akan kita perolehi daripada Allah SWT. Berbanding ataupun berbeza dengan kalau kita menjadi hamba kepada makhluk. Orang yang menjadi hamba, sanggup menjadi hamba kepada makhluk, maknanya dia bersedia untuk menjadi makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada ilmu, maka insya-Allah kita akan ada kefahaman. Apabila kita dapat kefahaman, artinya kita mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan kefahaman inilah
yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memudahkan bagi kita untuk mengesa ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu maqam hamba ini kita boleh takbirkan melalui solat, asasnya sebagaimana kita tahu. Dan sebab itulah antara hikmat Allah Ta'ala mewujudkan, menjadikan peristiwa ini adalah antaranya untuk Nabi SAW menerima, menghadap Allah SWT untuk menerima anugerah yang paling mulia di sisi Allah SWT, iaitu anugerah solat. Sebab itulah menjadi tanggungjawab besar kepada kita untuk pastikan kita dapat jaga solat ini, dan perlu kita mendidik zuriat kita, anak-anak kita terutamanya, supaya dapat menjaga solat apabila dia dah besar, terutamanya apabila sampai peringkat mukallaf, maka dia dah dapat merasai bahawasanya apa saja yang berlaku dalam kehidupan dia, solat adalah perkara yang fardu, solat adalah perkara yang wajib, dan kita kena ikhtiar supaya sebagaimana kita rasa sangat perlu kepada makan dan minum, kadang-kadang kita perlu kepada masa tertentu untuk kita bersendirian, kadang-kadang kita perlu peruntukan masa tertentu untuk kita bawa anak-anak dan keluarga kita melancong ke mana-mana tempat, maka kita juga kena merasakan perlu kehidupan kita ini tidak akan sempurna melainkan apabila kita menjaga solat. Solat ini kita kena rasa bukan setakat dia ni wajib, dia ni fardu, tetapi juga kita kena rasa solat ini adalah satu keperluan dalam kehidupan kita. Apabila kita dapat jelmakan kefahaman itu dalam kehidupan kita, insya-Allah maka kita akan mendapat kenikmatan, khusyuk, nikmat ketenangan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, daripada situ juga kita boleh tengok apabila kita usaha untuk menjadikan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sepenuhnya apa yang diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal sepenuhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jiwa kita akan kosong daripada sifat-sifat, daripada pemikiran yang menggambarkan kita ni sombong, menggambarkan kita ni angkuh, termasuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tidak ada dalam kamus kehidupan perkataan-perkataan yang menggambarkan ini semuanya kerana aku, semuanya daripada aku, semuanya ada di sisi aku. Dalam bahasa Arab disebut ana wali wa indi. Sebagaimana contoh ayat Quran, ana rabbukumul a'la. Manusia bila ada sifat sombong, dia lupa kepada Allah, maka dia sanggup mengaku dia adalah Tuhan. Dan manusia akan merasai kalaulah Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, contohnya beri kekayaan, hasil, ladang, perusahaan yang dia lakukan mendapat kebaikan, maka dia akan lupa Allah Ta'ala. Qala ana aktharu minka malan, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Ini tabiat manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana juga kalimah li bagi aku, sebagaimana disebut oleh Fir'aun. Wa nada fir'auna fi qaumih qala ya qaumi alaysa li mulku misra. Tidakkah bagi aku ni kekuasaan raja kepada sebuah negara yang besar pada masa itu. Wa hadhil anhar tajri min tahti. Dan air sungai ini maknanya digambarkan dengan kesuburan, digambarkan dengan pembangunan yang ada pada masa itu, semua sekali kerana hasil usaha daripada dia Fir'aun.
Ini ketakaburan, kesombongan yang berlaku kepada manusia apabila manusia lupa tentang hakikat diri dia. Begitu juga apa yang berlaku kepada Haman apabila dia sebut innama utituhu ala ilmin indi. Mana segala harta kekayaan, segala pengaruh, segala kekuasaan yang ada pada dia kerana ilmu yang ada pada dia. Kerana kepakaran, kerana pengalaman, kerana kehebatan yang ada pada dia. Kerana apa? Kerana manusia lupa untuk menjadikan diri dia ni hamba sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada hadis yang menyebut la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hati dia, dalam diri dia, dalam kehidupan dia perasaan takabur, perasaan sombong, ego walaupun sedikit. Jadi ini pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni apabila Allah Ta'ala meletakkan Nabi SAW di maqam al-abd, hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi di sini juga kita boleh ambil pengajaran. Bagi kita sendiri, kalau kita rasa kita ada ilmu, bukanlah kita yang paling alim. Dan bukanlah dengan ilmu yang ada pada kita ni sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT. Dan apabila kita ada ilmu dan kefahaman, bukanlah bererti kita tidak pernah akan buat salah. Kita manusia ni hebat setara mana, termasuk di sudut ilmu sendiri pun kita kena terima hakikat pada masa tertentu. Ada masa kita silap, ada masa kita salah. Itu menggambarkan kita ni di kedudukan hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya daripada ayat ini juga kita tengok Allah Taala sebut allazi barakna haulahu. Perjalanan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang mana penuh dengan keberkatan di sekitarnya. Berkat ni kita tahu dalam Islam dia memberi makna yang luas di dunia sampai ke akhirat. Jadi keberkatan ini dia berkait dengan dunia dan berkait dengan akhirat. Yang perlu kita faham, keberkatan ini dia memberi makna an-nama waz-ziyadah. Dia memberi makna sesuatu perkara itu sentiasa tumbuh dan sentiasa bertambah. Apa saja yang kita buat, sedikit amalan kebaikan yang kita buat, kalau kita buat kerana Allah SWT, kita nak tolong orang yang susah, sama ada kita bagi duit, sama ada kita bagi makanan, sama ada kita bagi ilmu, sama ada kita bagi pertolongan di sudut tenaga yang ada pada kita, kemampuan pengaruh yang ada pada kita nak tolong orang kerana Allah SWT, semuanya akan mendatangkan barakah di sisi Allah. Barakah maknanya pahala yang kita dapat insya-Allah dia akan bertambah. Kalau orang sentiasa ingat kebaikan yang kita buat, dia bersyukur kepada Allah, selama itulah pahala tu juga akan dikongsi kepada kita. Sebahagian ulama dia terjemah barakah ni ialah benda baik yang tetap kekal. Maknanya berterusan. Kebaikan tu berterusan, pahala tu berterusan sampai ke akhirat. Itu makna keberkatan. Artinya kita faham peristiwa ini penuh dengan keberkatan. Tempat-tempat yang berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni sama ada sekitar Mekah, sama ada sekitar Palestin, setengah riwayat sebut sekitar Syam yang merangkumi Palestin, Jordan, Lebanon. Negara-negara ni penuh dengan keberkatan. Antara keberkatannya kerana di tempat inilah ramai lahirnya nabi-nabi, dan tanah-tanah yang ada di sekitar tu adalah tanah yang subur sebenarnya, dan ramai orang yang tinggal di situ adalah orang yang betul-betul memahami, meyakini
memperjuangkan risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tengok ramai juga yang menentang, tapi asasnya kefahaman itu tetap antaranya ada di sekitar bumi Syam yang boleh menjadi panduan kepada kita. Dalam ayat ini juga disebut apa tujuan peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Antaranya linuriyahu min ayatina. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala khususnya supaya Nabi SAW dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila disebut tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah ni, perlukan dia ada 3 kategori. Satu, ayat Allah dipanggil ayat Allah di sudut al-kauniyah, iaitu di sudut penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala cipta diri kita. Diri kita ni merupakan ayat menggambarkan tanda kekuasaan Allah. Apabila Allah Ta'ala cipta kita ni adalah sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk. Ini juga merupakan tanda kekuasaan Allah. Sudah cukup sebenarnya apabila kita fikir betapa sempurnanya penciptaan kita ni oleh Allah Ta'ala, sudah cukup sebenarnya untuk kita mentauhidkan Allah SWT, beribadah, bersyukur kepada Allah SWT. Antaranya ayat Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Penciptaan Allah terhadap langit, terhadap bumi, perselisihan antara waktu siang dan malam, semua ni adalah antara gambaran penciptaan, kesempurnaan, keagungan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah cukup ayat-ayat penciptaan ini untuk kita tafakkur, untuk kita tadabbur, untuk kita fikir betapa agungnya penciptaan Allah. Dan tentulah ada tujuan, ada matlamat, dan tujuan dan matlamatnya tidak lain melainkan untuk kita semuanya tunduk kepada kehendak dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kekuasaan Allah juga boleh kita tengok melalui ayat Allah yang disebut at-takwiniyah, iaitu af'al, peristiwa yang berlaku untuk kita an-nazar, untuk kita kaji, untuk kita fikir bahawasanya apa yang berlaku. Contoh yang paling tepat adalah berlaku sekarang ni, dalam situasi sekarang ni, berlaku virus COVID-19. Sebenarnya kita kena yakin sepenuh semuanya ada dalam ilmu Allah SWT. Apa saja peristiwa yang berlaku, kita kena yakin apabila berlaku kepada kita makhluk ni, kita kena yakin ada hikmat yang tersendiri. Apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT, semuanya baik, semuanya penuh dengan rahmat Allah SWT, dan semuanya ada hikmat daripada Allah SWT. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Jadi af'al Allah SWT ni, contohnya innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Artinya kita kena yakin sepenuh kerana Allah lah yang mencipta kita dan seluruh makhluk, maka kekuasaan Allah tak boleh kita nak sekat, tak boleh kita nak bantah. Kita kena terima peristiwa yang berlaku, af'al yang berlaku ni semuanya mari daripada Allah. Dia ada kaitan juga dengan sebab musabab, dan tentu apabila berlaku peristiwa termasuk yang kita kata bala ataupun musibah ataupun ujian, tentulah untuk kita fikir balik sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita ambil peristiwa ni yang menyebabkan kita terpaksa kena al-baqa fil bait, stay, kena tetap di rumah kita, tak boleh nak keluar, tak boleh nak kerja, tak boleh nak cari makan, hatta tak boleh nak pergi masjid untuk solat. Tentunya dia menuntut kepada kita untuk kita murajaah, untuk kita muhasabah, dan kita kena guna masa
yang begitu banyak ni bukan dengan melakukan perkara yang boleh menambahkan lagi kemaksiatan kita kepada Allah. Bukan boleh menambahkan lagi kemurkaan Allah SWT di atas perbuatan yang kita lakukan. Tetapi masa yang ada ni lah kita kena guna untuk perbanyakkan. Patut nak zikir ke, patut nak istighfar ke, patut kita nak guna masa ni untuk kita baca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar memahami tuntutan Allah SWT melalui ayat Al-Quran. Patut kita nak baca buku-buku sirah, macam mana sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari kalangan manusia seperti kita juga, manusia yang makan minum, yang ada perasaan, yang tidur, yang buat kerja, yang berkeluarga. Cuma lebihnya Allah Ta'ala pilih. Contoh termasuknya Nabi kita Muhammad SAW untuk jadi Nabi, untuk jadi Rasul, dan dia maksum. Dan Allah Ta'ala datangkan kepada dia Al-Quran yang menjadi panduan kepada kehidupan seluruh makhluk ini, termasuk kita. Jadi masa yang ada ini sepatutnya kita guna sebaik mungkin untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk kita faham dan hadam, faham sirah Nabi kita Muhammad SAW, dan terhadap semua cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang berlaku. Contohnya berlaku macam mana sebelumnya lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kota Mekah tu pernah diserang oleh Abrahah dengan tentera bergajah dia. Dan macam mana di peringkat awal Nabi SAW menyebarkan risalah Islam, mendapat tentangan, ujian yang hebat daripada kafir Quraisy masa tu, sehingga Nabi SAW mengizinkan sebahagian daripada para sahabat untuk berhijrah pada masa tu. Dan tempat yang dia pilih adalah Habasyah, Ethiopia sekarang ni. Kalau kita tengok sekarang ni, mana Ethiopia tidaklah merupakan negara yang makmur, negara yang maju. Tetapi kalau kita kaji sejarah dulu, Habasyah ataupun Ethiopia sekarang ni adalah sebuah negara yang hebat, yang bertamadun. Dan Nabi memilih di negara tersebut untuk peringkat awal sebahagian daripada para sahabat berhijrah untuk menyelamatkan nyawa dan iman dia. Kenapa? Jadi kalau kita kaji sejarah, menunjukkan pada masa itu antara negara yang aman, pemerintah yang adil adalah di Habasyah. Dan macam mana Nabi memilih Habasyah? Kajian sebahagian daripada pengkaji sirah sebut macam mana Nabi sebelum kahwin dia terlibat dengan perniagaan, dan dia dah ada maklumat yang sampai kepada dia melalui bidang perniagaan yang dia ceburi tentang tempat yang aman, yang maju adalah di Habasyah pada masa itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita baca dan kita kaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah kepada kita tidak ada idola, tidak ada pemimpin yang terbaik untuk kehidupan yang lebih aman, yang lebih baik, melainkan kita kembali kepada ajaran Islam. Kita kembali kepada cara faham, cara hidup, cara urus kehidupan keseluruhan, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir ayat ini, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. As-sami' al-basir. Allah Ta'ala kita kena yakin sepenuh dia mendengar dan juga dia melihat. Sebahagian ulama tafsir kata dia ada kaitan rapat mendengar dan melihat ini terhadap peristiwa yang berlaku sebelum Allah Ta'ala Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW naik ke langit, iaitu antaranya peristiwa di Taif. Macam mana Nabi SAW fikir untuk menyelamatkan umat dia, macam mana dia fikir untuk melaksanakan tugas dia, tanggungjawabnya, menyebar risalah Islam,
menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia. Jadi kalau sekiranya di Mekah agak sukar untuk dakwah diterima, maka Nabi fikir antaranya ke Taif. Dan kita tahulah secara ringkasnya macam mana penerimaan penduduk Taif lebih teruk daripada penerimaan penduduk Mekah. Sehingga lahirlah doa yang masyhur, iaitu Allahumma inni ashku ilaika ta'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Dan kita boleh tahu macam mana melalui sirah yang kita baca, sebahagian daripada penduduk Taif menyakiti jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ertinya apabila Allah Taala sebut innahu huwas samiul basir, Allah Taala mendengar doa yang didoa oleh Nabi SAW semasa dia berada di Taif antaranya. Allah Taala melihat apa yang telah dilakukan antaranya oleh penduduk Taif kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala melalui Jibril beri ruang kepada Nabi untuk antaranya ialah ruang untuk menghancurkan penduduk Taif. Tetapi kerana rahmat, kesian belah, kasih sayang yang ada pada Nabi SAW menyebabkan yang penting Nabi memilih untuk sentiasa berdoa kepada Allah. Jika sekiranya ada manusia yang tolak risalah Islam, ramai lagi yang bersedia untuk menerima risalah Islam ini. Yang pentingnya kita kena sentiasa berdoa, kita kena sentiasa berusaha, dan mungkin dalam masa sama kita kena sentiasa muhasabah dan murajaah diri kita sendiri. Akhirnya, antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Al-Isra ni ialah dalam kehidupan kita ni, berdasar kepada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi dakwah menjadi keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Macam mana Islam ini boleh sampai ke pelosok dunia, termasuk ke tempat kita. Tentulah antaranya hasil usaha Nabi kita Muhammad, diteruskan oleh para sahabat dan generasi seterusnya sehingga sampai ke tempat kita. Kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang mulia ini. Dan kita boleh tengok hijrah daripada satu tempat ke satu tempat, antaranya untuk menyampaikan risalah Islam ini, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi yang mengizinkan sebahagian pada para sahabatnya hijrah untuk menyelamatkan nyawa dan iman ke Habasyah. Kemudian Nabi SAW sendiri berhijrah, maknanya sanggup pergi ke Taif, walaupun pada masa itu perjalanan tu begitu jauh, lebih kilometer, tapi Nabi SAW sanggup pergi. Dan begitu juga selepas pada tu sanggup berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan nyawa dan iman. Kerana apa? Kerana untuk pastikan tanggungjawab ini, dakwah ini dapat disampaikan dengan sebaik mungkin, dengan seramai mungkin. Artinya dia menuntut juga kepada kita, kadang-kadang kita kena ada dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita ni hijrah. Paling kurang sekarang ni kita hijrah pemikiran kita. Pastikan pemikiran kita yang negatif terhadap Islam, kita kena buang jauh-jauh. Kita kena penuhi pemikiran kita, kehidupan kita dengan benda yang positif, dan benda yang positif itu ada di dalam Al-Quran, ada dalam Islam. Dan kita tengok macam mana berlaku pergerakan hijrah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Antaranya ialah daripada Mekah ke Palestin, daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dan daripada Masjid Aqsa Mi'raj naik ke langit, menggambarkan kehidupan kita ini adalah penghijrahan daripada tidak ada kepada ada. Kita ada atas dunia sekarang ni, tetapi kita akan terus berhijrah sampai ke akhirat. Di akhiratlah tempat yang kekal abadi.
Ini antara pengajaran besar sebenarnya yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana kita yakin sepenuh Allah Ta'ala beri peluang, beri penghormatan yang begitu tinggi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat sendiri macam mana gambaran kehidupan kita di akhirat kelak. Allah Ta'ala memberi ruang kepada Nabi kita untuk melihat kenikmatan orang yang akan hidup di dalam syurga, dan Allah Ta'ala juga beri peluang kepada Nabi kita untuk melihat betapa azabnya, betapa pedihnya, betapa sedihnya orang yang diazab oleh Allah SWT kerana semasa dia hidup atas dunia, dia lupa kepada Allah. Dia tidak tunai tanggungjawab dia sebagai hamba Allah SWT. Dia tidak tunai kewajipan dan kefarduan yang difardukan oleh Islam kepada setiap hamba dia. Dia tidak tunai tanggungjawab dia sebagai seorang individu, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang ketua masyarakat, sebagai seorang ketua satu-satu organisasi ataupun ketua bagi sesebuah negeri dan negara. Dia tidak fikir macam mana untuk laksanakan tugas dia. Tapi yang dia fikir adalah macam mana untuk mengaut segala kebaikan, keuntungan, kekayaan hanya untuk diri dia, hanya untuk manusia yang dekat keliling dia, kelompok dia sahaja. Manusia ini akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, walaupun bulannya dah berlalu, tapi peristiwa ini tetap segar. Sebab itulah umat Islam hampir setiap tahun menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj dengan melakukan pelbagai program. Dan kita berharap setiap kali program yang kita lalui, dia akan menambahkan lagi ilmu dan kefahaman kepada kita, boleh menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita betapa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah suatu yang benar. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah suatu yang benar. Kalau kita nak hidup selamat atas dunia ini, tidak ada cara lain melainkan kita kena kembali kepada Al-Quran. Mesti wajib kita belajar sehingga kita dapat baca Al-Quran, kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dan menghayati setiap tuntutan daripada ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai individu, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat dan kehidupan kita bernegara. Macam mana kita nak berurusan dengan individu, berurusan sesama kita orang Islam, berurusan dengan non-Muslim, bahkan berurusan dengan seluruh makhluk Allah SWT. Macam mana kita nak manfaatkan keseluruhannya supaya seluruh muka bumi ini dapat memahami tidak ada cara terbaik untuk kita wujud atas dunia ini dalam keadaan aman dan selamat, dalam keadaan sihat, dalam keadaan sejahtera, melainkan apabila seluruh makhluk Allah SWT tunduk dan patuh kepada apa yang diajar oleh Nabi SAW yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.